sahabat anda, mungkin ada yang suka dekat anda, dia jenis suka mengambil berat terhadap kawan baik dia. Ini lelaki, dia suka bercerita tentang dia suka bercerita tentang aktiviti yang dia buat. Contoh dia tanya, hari ni makan apa? Dah solat ke belum? Dia suka tanya-tanya macam tu dekat pasangan dia. Ini jenis persahabatan. Maksudnya dia ambil berat lah. Tapi kita tak terasa pun dia ni suka kat kita. Yang kedua, cinta jenis persahabatan ni, dia tak tunjuk dia tak tunjuk dari segi action dia, tapi dia akan meluahkan, satu hari nanti dia akan meluahkan perasaan dia terhadap perempuan tersebut. Dan dia juga suka share aktiviti, contohnya hari ni dia pergi memancing ke, dia suka pergi mana-mana, dia akan cerita dekat sahabat dia. Padahal sahabat je kan, tapi itulah dia katakan cinta dalam diam, orang cakap macam tu. Dan perempuan yang mengamalkan cinta persahabatan ini, dia pun lebih kurang macam lelaki. Dia suka berkongsi perasaan dia dengan sahabat dia. Contohnya dia bergaduh dengan kawan, dia akan cerita dengan sahabat lelaki dia. Dia gaduh hari ni, ataupun dia akan cerita tentang ex dia ke dekat kawan baik lelaki dia. Tetapi perempuan yang mengamalkan cinta jenis persahabatan ni, dia takkan bertindak, dia tak akan meluahkan yang dia tu sayang dekat sahabat dia, tapi dia akan menunjukkan daripada segi perbuatan dia. Dia caring dengan lelaki tu. Kalau sahabat dia tu ada masalah, dialah jadi orang pertama yang akan ambil tahu tentang sahabat dia. Itu jenis gaya percintaan jenis persahabatan. Mungkin kalau ada yang kat sini yang ada sahabat yang caring, mungkin kita tahu kan satu hari nanti mungkinlah dia lah pasangan kita sebenarnya. Okey, itu sahaja. Okey, baik Encik Amira. Terima kasih atas penerangan tentang cinta persahabatan dan juga cinta romantis. Okey, saya takut ada yang terlepas pandang, jadi saya akan ulang sikit. Okey, cinta romantis ni merujuk kepada cinta yang wujud daripada hasil tarikan fizikal yang sangat kuat pada pertemuan pertama. Maknanya cinta romantis ni kalau boleh dalam berpakaian ataupun makanan dia nak sama je dengan pasangan dia. Kalau tak sama dia tak boleh macam gitu. Okey, yang kedua cinta persahabatan, yang mana cinta persahabatan ni adalah dia bermula daripada hubungan yang berkawan dan sebenarnya dia orang tak sedar pun yang dia orang tu dalam percintaan. Contohnya kan biasanya contohnya pelajar dia duduk kampung, so dah berkawan lama dengan seorang lelaki tu. Rupa-rupanya dalam berkawan, rupanya suka sama suka tapi tak cakap. Tapi bila dah besar baru cakap and then kahwin. Itulah biasanya cinta persahabatan yang dapat kita gambarkan. Okay, jadi saya nak cakap dekat semua Ikmal Rahman ya, sangat sweet. Okay, dan kepada semua yang menonton ni, macam mana korang nak tahu korang punya cinta jenis persahabatan ke apa, boleh isi Google link tu, Google form tu, dengan secepatnya nanti kami akan emailkan jawapan. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada jenis gaya bercinta permainan. Yang ni fokus Entah-entah ramai yang jenis gaya bercinta permainan dalam ni. Dengar elok-elok. Permainan dan juga logical. Okey, jadi sekarang saya akan mempersilakan Encik Afzain untuk menceritakan tentang cinta permainan dan juga cinta logical. Silakan Encik Afzain. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator. Seterusnya saya akan terangkan sedikit ciri-ciri lah bagi gaya bercinta permainan dan juga gaya bercinta logikal. Jadi untuk gaya bercinta permainan ni, dia sebenarnya seorang yang cuba untuk mengurangkan tanggungjawab dan juga pergantungan. Dengan cara macam mana? Kalau dulu hanya ada satu, sekarang dah ada lebih daripada satu. Dimaksudkan sini, dia mempunyai lebih daripada satu pasangan yang membuatkan pasangan itu tertanya-tanya macam betul-betul ke cinta dia, macam sedalam manakah cintamu pada diriku, macam itulah. Dia tidak serius dan juga tidak mempunyai rancangan lebih jauh. Contoh secara logiknya, apabila kita bercinta ni, kita nak bergerak ke satu alam lagi, iaitu alam perkahwinan. Tetapi bagi seseorang yang mempunyai gaya bercinta permainan ni, dia hanya fikir nak mainkan perasaan. Tak kira lah lelaki ke atau perempuan. Tak semestinya lelaki. Benda tu boleh berlaku dekat perempuan ataupun dekat lelaki. Jadi apabila benda ni
dia main-main, pasangan dia macam adalah sedikit kesan, maksudnya dari segi hubungan tu kurang mesra, sama sekali dari segi apabila meluahkan emosi, benda tu hanya sekadar permukaan, bukan sedalam-dalam yang mungkin. Lepas tu seorang yang mempunyai gaya bercinta permainan juga, dia lebih suka kebebasan dan juga tak suka dikongkong, termasuk dikongkong oleh pasangan sendiri. Dia nak bebas benda tu. Jadi kalau boleh kita elakkanlah, sebab benda ni melibatkan perasaan orang. Kita tak boleh mainkan perasaan orang, sebabnya si perasaan tu amat penting lah dari segi hubungan percintaan tu. Lagi satu yang terakhir adalah apabila dua orang buat hubungan cinta, wujudkan hubungan cinta ni, dia berlaku secara mendadak dan terburu-buru. Jadi jangan terkejut lah tiba-tiba couple, tiba-tiba satu, tiba-tiba dua, tiba-tiba empat. Benda tu tak dijangka. Okey, seterusnya adalah gaya bercinta logikal. Okey, gaya cinta logikal ni berujuk kepada gaya bercinta yang mana individu yang terlibat cuba mencari pasangan yang terbaik untuknya. Hal ini kerana dia seseorang tu dah ditetapkan kriteria yang macam mana. Contohnya, saya suka yang tinggi. Saya suka lelaki K-pop. Selagi tak jumpa lelaki K-pop tu, selagi tu dah dia mencari cinta dia. Dia membuatkan seseorang yang ada cinta logikal ni, dia sanggup tangguhkan dulu percintaannya selagi ciri-ciri yang tak jumpa, ciri yang dia nak tu tidak jumpa. Tapi kebaikan dari segi cinta logikal ni sebenarnya macam ni. Kita dah jumpa apa yang kita nak, dia beratus untuk orang kata break up lah. Dia kurang lah sebab kita dah jumpa. Contohnya saya suka yang tinggi, saya suka yang cantik. Benda tu dah kita dapat semua. So nak putus tu memang wujudlah pertimbangan. Nak putus ke tak, macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Afzan. So saya harap semua orang yang ada dalam ni jelaslah dengan apa yang Encik Afzan terangkan, iaitu tentang cinta permainan dan juga Raya robot. Alamak. Okey ke Suraya? Dah dengar ke sekarang? Dengar ya. Okey. Dengar dah? Okey, saya minta maaf. Okey. Biasalah kalau belajar online, inilah dugaan dia. Program online pun inilah dugaan dia. Kita tak lari daripada dugaan kan. Bukan bercinta je ada ujian. Program pun ada ujian. Okey, jadi Betul Suraya. yang Encik Auzan kata tadi, cinta permainan ni dia mempermainkan perasaan orang yang mana dalam satu masa tu dia boleh bercinta dengan ramai orang. Mungkin dalam dua tiga orang ke. Dia tak serius. Ya, ada siapa nak bercakap? Okey, ya, kucing pun ada dugaan ya. Cik Huda Minhat, semua ada dugaan dalam hidup ni. Okey, jadi yang seterusnya adalah cinta logikal. Okey, yang mana cinta logikal ni dia ada satu ciri-ciri yang dia telah tetapkan, macam Cik Afzan katakan tadi. Contoh Cik Afzan kata dia nak orang yang tinggi. Jadi selagi dia tak jumpa orang yang tinggi tu, dia sanggup tangguh perasaan cinta dia tu untuk tidak mencintai sesiapa kecuali dia jumpa orang yang tinggi. Begitulah orang yang cinta logikal ni. Maknanya dia sanggup tahan kehendak dia sampailah dia jumpa orang yang dia nak. Okey, macam saya, contoh saya nak orang yang kulit hitam manis. So saya akan pertahankan saya punya pendapat tu sampailah saya jumpa orang yang kulit hitam manis. Okey, begitulah kalau nak Ke yang hitam manis? apa dia? Ke cari yang hitam manis? Maksud Encik Suraya. Ya. Saya mencari yang Yakin hitam ya? manis. Yakin ya? Yakin. Siapa yang bercakap tu saya yakin, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan pula dengan dua gaya percintaan yang seterusnya, iaitu cinta pengorbanan dan juga cinta kepunyaan. Okey, jadi sekejap
Sebentar. Okey, jadi cinta pengorbanan ni sebenarnya dia merujuk kepada apa? Cinta cinta pengorbanan ni dia merujuk kepada mereka yang suka membantu, yang amat memahami dan juga pemaaf. Okey, jadi kebiasaannya orang yang mengamalkan gaya cinta pengorbanan ni dia terbuka tahu untuk menerima siapa-siapa sahaja walaupun personaliti dia tu berbeza. Okey, sebagai contoh lah kan. Sebagai contohnya, saya bercinta dengan Encik Afzan sebagai contoh. Okey, saya ni merupakan seorang yang pemarah dan Encik Afzan ni merupakan seorang yang cool. Jadi kat situ kita ada perbezaan personaliti. Tapi orang yang percintaan pengorbanan ni, dia boleh terima je perbezaan tu. Dia tak kisah perbezaan tu. Sebab apa? Sebab orang yang jenis cinta pengorbanan ni, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk orang yang dia cintai walaupun benda tu membuatkan dia terpaksa mengenepikan kehendak dia. Maknanya dia sanggup abaikan dia punya perasaan semata-mata nak jaga perasaan kekasih dia. Itu adalah cinta pengorbanan. Nama pun pengorbanan, so sangat banyak pengorbanan yang terpaksa dilakukan di situlah. Tapi dia bukan terpaksa, dia akan lakukan dengan rela hati. Itu orang yang jenis cinta pengorbanan. Okey, dan yang terakhir saya kira adalah pengamal pengamal percintaan jenis kepunyaan. Okey, jadi cinta kepunyaan ni dia merujuk kepada para pengamal yang memiliki sifat cemburu kerana setiap masa dia nak bersama pasangan dia. Okey, jadi cinta kepunyaan ni dia suka Angkut sayang. Bila dia anggap benda tu dia punya, line saya tak okey Sangkut. Dah okey ke? Tak okey. Sekejap. Okey cakap ya. Kenapa lah sound? Cakap dah. Teruskan je. Dengar untuk cerita kepunyaan ni, contohnya bila dia ada satu benda yang dia sayang. Okey, contohlah saya ada kucing, tu kepunyaan saya tak nak berkongsi dengan orang lain. Saya tak suka tengok kucing saya orang lain belai, orang lain jaga. Sebab tu kepunyaan saya samalah macam orang yang mengamalkan gaya percintaan jenis kepunyaan. Dia nak benda tu dia saja yang akan miliki. Raya. Raya. Macam mana nak cakap gaya cinta kepunyaan ni, dia macam susah sangat nak bagi pasangan itu dilihat ataupun orang kata bercampur dengan orang lain. Itu je sebenarnya gaya jenis kepunyaan ni. Tunggu soalan daripada moderator Suraya seterusnya. Okey, sekarang jelas ke saya punya suara? Saya minta maaf line saya tak ada. Tak. Sekarang jelas Okey. Okey. Jelas. Jadi tadi Cik Amirah yang dah tolong terangkan. Okey, so terima kasih Cik Amirah atas penerangan yang diberikan tentang cinta kepunyaan. Sekejap izinkan saya share skrin sekejap.
Nampak ke? Nampak. Nampak. Tak nampak Suraya. Aduh, line saya tak okey lah. Saya cakap Suraya. Saya minta maaf. Ni tolong Amirah. Sekejap, saya baru baca chat ya. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh letak dekat chat kami akan cuba jawab sementara tunggu Suraya. Tak ada boleh. Okey, ada soalan nampaknya. Oh, banyak soalan. Okey. Dah dengar ke suara saya sekarang? Dah. Dah dengar dah. Okay, jadi saya minta maaf bagi pihak saya sebagai moderator untuk program malam ni sebabnya line kat rumah saya memang agak problem, line orang kampung kan biasalah. Okey, jadi sebelum kami menjawab soalan-soalan anda itu, saya ingin tunjukkan inventory gaya bercinta. Jadi anda boleh lihatlah inventory gaya bercinta ni ada 60 soalan. Okey, yang mana dia ada 5 skala Likert, iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Okey, jadi ini adalah antara soalannya. Sebagai contohnya, okey, saya merasakan adalah penting bagi kekasih saya mengetahui bahawa saya amat memerlukannya. Okey, seandainya anda setuju, anda akan jawab di kotak yang first sekali iaitu 5. Macam tu. Kalau tak setuju, jawab di kotak yang hujung sekali iaitu 1, sangat tidak setuju. Kalau tak pasti, jawab di nombor 3 iaitu tidak pasti. Begitulah sebagainya. Setuju soalan yang pertama tu, saya tidak meneriki. Okey. Jadi ini adalah 60 soalan tu. Okey, jadi ini adalah borang jawapan yang mana lepas korang dah jawab menggunakan link Google Form tu, kami akan pindahkan jawapan anda ke dalam borang jawapan ni dan barulah kita boleh kira sama ada anda jenis persahabatan, romantis atau permainan, logical, pengorbanan ataupun kepunyaan. Kalau boleh, kalau yang permainan ni tak payahlah bercinta. Orang kata tak usahlah bercinta kalau nak main-mainkan perasaan orang. Okey, begitulah yang dapat saya terangkan. So, saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang dah terlepas sebabnya saya baru masuk ni tinggal berapa. Dalam chat ni yang baru je. Saya nampak soalan tak apa. Nadia. Ada ke soalan lagi yang lagi atas, Amirah? Yang belum Take terjawab? note dah. Dah Dah take note dah. Lepas ni Okey. jawab. Lepas ni kita akan jawab, tapi sekarang ni kita ada pertanyaan dulu kepada Encik Amirah dan juga Cik Ahsan. Okey, jadi ini saya kira mungkin 2 soalan yang terakhir lah sebelum kami menjawab soalan-soalan anda. Okey, jadi Cik Amirah, as perempuan lah kan, kita biasanya kita mesti ada satu ciri-ciri yang kita telah tetapkan untuk menjadi pasangan kita. Maknanya orang kata apa yang kita nak sebagai seorang perempuan, lelaki macam mana yang kita nak. Jadi boleh ke Cik Amirah terangkan macam mana kita nak pilihkan pasangan iaitu lelaki. Khas untuk peserta perempuan malam ni boleh dengar. Okey. Silakan Cik Amirah. Okey, saya kongsikan tips lah, bukan tip untuk memilih pasangan, terutama sekali untuk perempuan. Sebab perempuan ni selalu sangat salah pilih pasangan. Bila dah bercinta, barulah macam sedar pasangan itu salah.
tak kena dengan hati dan sebagainya. Okay, sebelum kita nak memilih pasangan, bagi lelaki, benda yang paling penting adalah dia kena ada ilmu. Yang paling penting adalah mestilah ilmu agama, betul tak? Sebab ada setengah orang tu dia cakap dah kahwin nanti barulah kita boleh belajar sama-sama. Tapi kalau belajar sama-sama tak apa. Cuba kalau dah kahwin, dua-dua tak nak belajar. Dia kena ada salah satu yang belajar, terutama sekali lelaki. Sebab lelaki itulah yang nak bimbing kita, nak nasihat kita dengan cara yang baik, macam mana kita nak kawal perasaan kita, macam mana nak. Dan kalau lelaki tu ada ilmu, dia tahu macam mana nak mempersiapkan pasangan dia untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu. So kalau orang cakap ilmu tak penting, orang kata tak guna tau kita bercinta dan kita nak kahwin. Nanti mesti ada masalah bila kita dah kahwin nanti dia tak pandai itu, dia tak pandai ini. So benda-benda agama lah benda paling penting. Yang kedua, ini ada soalan yang akan menjawab soalan daripada Acap tadi. Dia tanya macam mana nak cari pasangan, apa yang dikatakan pasangan yang matang. Okey, pasangan yang kedua yang kita perlu cari adalah pasangan yang matang. Macam mana kita nak tengok pasangan yang matang? Yang pertama, kita tengok pasangan tu dia suka tak kritik kita. Contohnya ada orang, kalau ada pasangan dia gemuk contohnya, dia akan cakap, boleh tak kurus sikit? Boleh tak pakai makeup tebal sikit? Itu pasangan matang sebenarnya. Dia tak terima seadanya. Dia suka kritik pasangan dia. Itu pasangan tak matang. Yang kedua, pasangan yang matang ni dia ada tanggungjawab. Dia bertanggungjawab. Bertanggungjawab macam mana? Bertanggungjawab pada diri dia. Dia bertanggungjawab pada diri dia. Maksudnya dia tahu solat semua, dia tahu benda-benda hukum hakam dia tahu. Itu tanggungjawab, kewajipan pada diri dia. Yang kedua, kita tengok dia bertanggungjawab tak dekat keluarga dia macam mana. Macam mana cara layanan dia dekat mak dia, ayah dia, adik-beradik dia, macam mana, okey ke tak? Ataupun dia ni jenis yang suka bergaduh dengan adik-beradik ataupun suka buat hal sendiri. Itu pasangan yang tak matang. Dan yang ketiga, pasangan yang matang adalah pasangan yang ada matlamat. Pasangan matlamat maksudnya kita bercinta ni untuk kahwin, untuk bina keluarga, untuk ada anak. So kalau pasangan yang tak ada matlamat ni, orang kata macam sia-sia lah bercinta tak ada hala tuju. Orang kata bercinta main-main, suka mainkan perasaan perempuan, suka kata mempermainkan hati perempuan, suka memperlekehkan perempuan. Itu pasangan yang tak matang. Yang ketiga, kita kena cari pasangan yang memahami. Macam mana nak cari pasangan yang memahami? Dia faham personality kita macam mana. Kalau kita perempuan yang merajuk, dia tahu macam mana nak handle. Dia tahu dah personality kita. Tak adalah kalau kita ni merajuk, dia pun merajuk, dia lari dekat perempuan lain. Taklah macam tu. So kita kena cari pasangan yang memahami. Memahami dari segi personality, macam gaya bercinta pun dia juga. Dan dia faham bila kita nak berkongsi masalah dengan dia, dia meletakkan diri dia kat tempat kita. Maksudnya dia tak adalah macam masalah kau settle lah sendiri. Macam tu. Sebab kata faham ni penting juga kalau kita ni bercinta jarak jauh ataupun nanti kita akan bila dah kahwin, kita kena faham dia tu bekerja, macam mana cara dia bekerja, macam mana dia bersosial. Itu sahaja. Yang penting 3 aspek ni, dia banyak lagi aspek. Yang pertama tadi kita kena ada ilmu, yang kedua kena matang, yang ketiga kita kena faham sangat-sangat pasangan kita ni jenis macam mana supaya kita boleh adapt dan kita boleh masuk dengan pasangan kita. Itu sahaja. Okey, terima kasih Encik Amira. Okey, saya memang sangat tergelak baca di ruangan chat ni pelbagai persoalan dan banyaklah saya nak bacakan sedikit. Azra Hanif, guys, fokus guys, saya nak cari pasangan ni. Huda Mihat nak cari pasangan kaya raya. Boleh ke? So, sangat banyak dikritik boleh membuat kita lebih maju dalam sebuah hubungan daripada Muhammad Hakimi. Okey. Betul lah tu. So saya dapat lihat banyak juga soalan yang dilemparkan di ruangan chat ni. Sebentar lagi kita akan jawab. Amira, awak ada catat ke? Sebab saya dah hilang soalan atas tadi.
Amira? Ada catat? Ya dah. Dah start dah. Ada catat? Dah. Okey. Okey, baik. Okey, seterusnya. Tadi kalau kita tengok berdasarkan Cik Amirah menerangkan tentang macam mana kita nak pilih pasangan yang baik lah, lelaki. Okey, jadi sekarang saya nak tanya kepada Cik Auzan pulalah, bagaimana pada sudut pandangan Auzan, apakah ciri-ciri seorang perempuan atau pasangan yang baik? Maknanya macam mana pasangan yang terbaik tu apa dia punya ciri-cirinya? Bolehkan Cik Auzan terangkan? Okey, terima kasih Cik Moderator. Sebelum saya menjawab kepada soalan tersebut, saya nak kalau boleh peserta lelaki boleh tak komen apa ciri-ciri yang korang suka dekat ruangan chat. Gitu. Okey, komen. Komen. Perempuan Melayu terakhir daripada Aiman Amir. Setiap ciri yang ada pada saya suka. Cantik. Tekan dia baik dengan mak ayah saya. Pandai memasak dan tahu Inovasi suka jenis masak, tahu jaga maruah diri. Okey, semua ciri-ciri yang diberikan dekat ruangan chat memang betul lah. Setiap orang tu dia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang diorang nak dari segi perempuan tu, dari segi pandai masak macam Aino Basir. Seperti Ashraf pula, saya terima dia seadanya. Okey, bagi pendapat saya yang pertama adalah patuh pada perintah Allah lah. Sebab benda tu memang kita kena letakkan jadi aspek yang utama lah. Kalau dia tak orang kata macam negatif lah, kita bawa dia kepada jalan yang positif, iaitu jalan kepada Allah. Nampak klise tapi benda tu lah paling penting. Betul. Sentiasa memahami pasangan. Benda ni sangatlah penting kerana dalam perhubungan itu kita kena ada komunikasi yang baik. Kerana kita nak elakkan benda ni dari segi salah faham lah. Jadi apabila wujudnya komunikasi yang baik, benda tu boleh menjaga hubungan kita ke arah yang jauh lah. Bukan sekadar hanya cinta monyet, tetapi boleh bergerak ke alam pernikahan atau perkahwinan lah. Okey, itu saja saya. Okey, terima kasih Encik Ausan. Okay, jadi itu adalah orang kata ciri-ciri ataupun pasangan yang baiklah bagi pandangan Cik Amirah dan juga Cik Ausan. Okey, saya tergelak baca ruangan chat ni, saya tak boleh tahan gelak daripada tadi. Okey, jadi kita akan kita akan fokuslah kepada soalan-soalan yang telah diajukan daripada awal tadi. Tak silap saya tak pastilah soalan daripada Ikmal Hakim ke apa, entah saya sempat baca tadi. Betul ke Amirah ke soalan daripada siapa? Ada soalan daripada Ashraf. Ashraf. Yang paling first sekali, tak tahu soalan siapa. Okey, dia tanya, ini mungkin boleh ditujukan kepada Suraya sebab Suraya ada sebut tadi. Nak tanya, kalau seorang gamers tu dia berhenti main game dan cuba perbaiki diri dan cuba berubah dan fokus penuhnya pada pasangan, itu dikira cinta pengorbanan ke Suraya? Okey, itu soalan siapa ya? Soalan daripada Ashraf. Okey, soalan daripada Ashraf. Terima kasih Ashraf. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, cinta pengorbanan ni adalah seseorang tu sanggup berkorban apa sahaja dan sanggup mengorbankan kehendaknya semata-mata untuk orang yang dicintai. Jadi jawapan dia ya Encik Ashraf. Sememangnya seandainya contoh kita ni ada seorang gamer dan kita berhenti gamer tu semata-mata kerana orang yang kita cinta, itu adalah tergolong dalam golongan cinta pengorbanan. Tapi seandainya Encik Ashraf nak lagi jelas, Encik Ashraf boleh menjawab di Google link tu dan kita akan boleh lebih tahulah sebenarnya Encik Ashraf ni pengamal cerita jenis apa, pengorbanan ke, kepunyaan ke. Biasa pengorbanan dan kepunyaan ni dia dikaitkan, lebih kurang macam itulah. So jelas ke jawapan saya Encik Ashraf ke Encik Ashraf dah tak ada dalam ni? Ada. Okay. Ada.
Sekejap. Okay. Oh, Soalan kedua. sekejap. Afsan, boleh tak share lagi sekali link tu? Ada orang minta share. Boleh. Ya, kadang-kadang cinta memang memerlukan pengorbanan, tapi biarlah realistik atas sesuatu tindakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya kepada moderator lah. Okay, saya Hafiz. Saya dah bekerja. So saya nak tanya untuk moderator malam ni. Saya nak tanya macam mana kita nak identify percintaan tu toksik ataupun tidak? Percintaan itu toksik ataupun tidak. Okey, terima kasih kepada Cik Hafiz. Kerja ke malam ni Cik Hafiz? Sorry? Kerja ke malam ni? Oh, tak. Memang saya spend masa untuk Zoom malam ni lah. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Wow. Okey, so berbalik kepada soalan Cik Hafiz, macam mana kita nak tentukan cinta tu toksik ataupun tidak ya? Ya, betul. Okey. Sebenarnya macam ni. Okey. Cik Hafiz ni siapa? Apa dia? Ada soalan ke? Cik Hafiz ni siapa? Saya tak pasti apa peserta dalam ni, mungkin rakan-rakan ataupun siapa-siapa saja boleh jadi. Okey, jadi saya nak jawab soalan. Rakan ya? Oh, Ya. minta maaf. Okey. Macam mana nak tentukan cinta ni cinta toksik ataupun bukan? Okey, jadi kebiasaannya cinta toksik ni adalah cinta yang kita perjuangkan seorang diri. Okey, sebagai contoh, kita berpasangan dan apabila berlaku salah faham, seorang contoh lelaki kan, contoh perempuan lah. Perempuan tu dia akan mengharapkan lelaki tu saja yang faham dia. Kalau salah, lelaki tu je yang kena pujuk dia dan sebagainya. Itu adalah yang pertama lah. Maknanya tak ada kesungguhan daripada dua-dua pihak untuk mempertahankan hubungan tu. Kalau seorang je letak effort untuk dalam hubungan tu berjaya, jadi itu dikira sebagai cinta toksik lah. Buat apa kita nak pertahankan sesuatu yang kita kena pertahankan seorang diri. Okey, itu satu. Dan yang kedua adalah sebagai contoh pasangan tu perempuan lah. Kebiasaannya perempuan yang materialistik yang mana mereka ni mempergunakan lelaki tu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingini, terutama dari lelaki yang orang kata berduit dan sebagainya. Mereka perempuan jenis ni dia tak kisah. Saya tak cakap perempuan dalam ni, dia secara umum biasanya perempuan jenis ni dia tak kisah rupa dan sebagainya asalkan dia dapat benda tu. Jadi sebagai lelaki, kalau kita berpasangan dan kita dapat lihat yang perempuan tu menunjukkan perangai-perangai yang macam mata duitan, nak minta inilah, beli itulah, beli inilah, kalau boleh jauhkanlah, kalau tak habislah duit anda, dihabiskan untuk perempuan yang belum tentu menjadi kita punya teman hidup, orang kata, yang belum tentu jadi isteri kita atau suami kita dan sebagainya, kalau boleh elakkan. Jadi itu adalah salah satu cinta toksik lah, yang mana orang kata dia akan dia just nak barang-barang, nak cincin, nak itu, nak ini, tapi sebenarnya tak cinta pun kita. Dan seterusnya yang boleh saya kongsikan tentang cinta toksik ni, macam mana tentukan cinta toksik atau cinta betul. Cinta toksik ni dia just orang kata just main-main, tak ada apa yang dia serius. Kadang-kadang kita boleh kategorikan cinta toksik ni sebagai cinta nafsu, yang mana kadang-kadang sebagai lelaki, sebagai contoh, bukan semua lelaki dalam ni, sebagai contoh, lelaki tu dia just nakkan perempuan tu sebab dia nak dapatkan sesuatu. Okey, agak kasar sikit mungkin hubungan seks yang boleh kita katakan untuk zaman remaja sekarang, mereka just nak benda tu dan bila dah dapat dia tinggalkan perempuan tu. Lebih kurang macam tu lah. So biasanya cinta toksik ni dia akan orang kata dia akan mempergunakan perempuan tu macam tu je lah, just untuk enjoy. Tu adalah satu ciri cinta toksik. Jadi itulah yang dapat saya jawab kepada soalan Cik Hafiz tadi. Dan seandainya Cik Hafiz sedang mencari cinta, carilah perempuan yang elok. Saya doakan Cik Hafiz berjumpa jodoh dengan perempuan yang ikhlas menerima kita seadanya, kerana sebenarnya penerimaan ini sangat penting dalam bercinta, tidak kira penerimaan individu atau penerimaan keluarga. Okey, yang penerimaan keluarga pun penting sebabnya
kalau kita bersyok bercinta dua orang, keluar ke sana, keluar ke sini, tapi sebenarnya keluarga kita tak redha, maknanya kita memperjuangkan benda yang sia-sia. Okey, ya betul Huda. Kalau nak cari cinta yang betul-betul boleh main Baitul Jannah, mungkin boleh jumpa di sana. Okey. Okey, terima kasih Cik Hafiz? moderator. Satu nafas ni nampak moderator. Ah, Apa dia Cik Hafiz? saya ada soalan lagi. Ah, Okey, saya nak tanya pada moderator malam ni. Okey, Okey. contohnya lah kalau kita dah berkali-kali bercinta, maksudnya dah banyak kali bercinta, tapi masih tak jadi percintaan tu, siapa? Perempuan ataupun lelaki? macam mana? Siapa yang harus dipersalahkan ke apa? Apa dia? Maksudnya, kalau kita dah Ha? banyak bercinta, Ha? tetapi tak menjadi percintaan tu. So, salah siapa? Okey. Okey, sebenarnya dalam hal ni seandainya kita dah banyak kali bercinta tapi cinta kita still tak menjadi. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan orang lain sebab semua yang baik tu sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri dulu. Sebagai contoh Encik Hafiz, seandainya kita menginginkan pasangan yang beriman, yang pertama contoh yang beriman, yang jaga solat, yang itu, kita sendiri dulu kena buat benda tu. Kalau kita tak buat, kita tak boleh nak harapkan orang lain. Yang kedua, sebagai contohnya kalau kita nak pasangan yang penyabar dan sebagainya, kita sendiri kena jadi dulu orang yang penyabar. Sebab jodoh ni adalah cerminan diri kita. Jadi kita tak boleh persoalkan, kenapalah aku ni bercinta selalu tak jadi. Bodohlah perempuan ni, bodohlah lelaki ni. Asal datang dia tak lekat. Maknanya kita akan salahkan lelaki atau perempuan yang hadir dalam hidup kita. Padahal kita sendiri, ciri-ciri yang kita nak sebagai pasangan tu kita tak fokuskan. Kita sendiri tak ada ciri-ciri tu tapi kita nak. Biasanya macam itulah. Jadi tak boleh nak salahkan mana-mana pihak. Kita perbaiki diri kita sendiri dan mungkin insya-Allah akan datang jodoh yang baik-baik. Boleh ke Cik Hafiz? Bukan ke perempuan terlalu memilih? Apa dia? Bukan ke perempuan yang terlalu memilih? Okey, soalan Cik Hafiz bukan ke perempuan terlalu memilih. Okey, lagi pandangan saya. Lelaki yang biasa memilih. Okey, bagi saya Cik Hafiz, semua orang ada pilihan dan of course semua orang nak memilih yang terbaik dalam hidup dia. Saya rasa tak ada orang yang nak dapat, dia tahu perempuan tu macam ni, lelaki macam tu, teruk. Tak ada ni dia nak pilih perempuan ataupun lelaki tu. Mesti dia nak yang terbaik. Jadi sebagai perempuan atau lelaki, kita memang dibenarkan untuk memilih. Kita dibenarkan untuk memilih pasangan kita. Sebab kita nak bercinta bukan sekadar hanya untuk bermain. Kalau cinta permainan, yes, you tak payah pilih pun. You just ambil duit dia, buat hubungan seks itu, tak payah apa-apa. Itu cinta permainan. Tapi kalau kita nak orang kita berkahwin, so kita kena terima seadanya lah. Penerimaan maknanya boleh memilih tapi bergantunglah kepada kita nak memilih yang macam mana. Kalau nak kata perempuan, kalau macam saya sendiri pun saya taklah memilih sangat. Macam tu. Memilihlah juga kan untuk kita punya hidup macam tu. Ya ke Cik Suraya? Lelaki pun kadang-kadang ada yang memilih. Saya tak naklah perempuan gemuk, saya tak naklah perempuan yang banyak bebek, saya tak naklah yang macam ni. Okey, Cik Hafiz ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak, saya nak beralih kepada soalan orang lain. Okey, tak ada. Clear. Sekarang sangat clear moderator. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Selamat bekerja ya nanti. Okey, Cik Amirah, soalan yang sekejap saya nak baca kat chat ni sebab terlalu banyak. Soalan yang kedua, Cik Raya. Apakah tanda-tanda kita ni dah jatuh cinta? Betul ke daripada Nadia tu silap? Daripada Nadia. Okey, jadi mungkin boleh Encik Auzan mungkin boleh jawab soalan ni. Tanda-tanda bercinta Petanda jatuh cinta. Okay, saya kongsikan sedikit lah. Jadi yang pertama adalah kita mula rasakan seseorang tu dah macam satu kepentingan bagi diri kita, macam bagi semangat lah. Apa-apa pun kita
dah rasa selesa untuk berkongsi. Kita tengok muka dia pun dah bersemangat. So benda tu antara tanda-tanda apabila kita rasa jatuh cinta lah. So lagi satu, benda ni amat orang kata familiar lah. Sebab kita rasa macam nak ambil tahu sikit-sikit mesti nak tahu pasal diri dia. Macam dari segi kalau tak jumpa sehari tu memang mesti tertanya lah. Orang lain memang tak nampak tapi kita sendiri rasa benda tu. Rasa macam sedikit kehilangan lah kalau dia tak ada dalam seharian tu. Kalau Cik Amirah pula macam mana? Dia? Tanda-tanda. Oh, tanda-tanda. Okey, tanda-tanda kita dah jatuh cinta maksudnya kita dah selesa. Yang pertama kita dah selesa dengan orang tu. Kita selesa nak kita selesa nak berkongsi, kita selesa nak bercakap mengenai hati ataupun benda-benda yang peribadi. Itu tanda-tanda kita ni dah jatuh cinta. Maksudnya kita ni dah percaya dah kat dia yang dia ni akan simpan rasa kita. Betul Huda, kita rasa macam nak gali semua tentang dia, nak tahu latar belakang dia macam mana. Itu tanda-tanda kita dah jatuh cinta lah. Sebenarnya banyak sangat dia bergantung orang tu lah macam mana. Kalau jenis orang dia jatuh cinta ni, tak tahu nak cakap, benda ni sangat banyak lah kata tanda-tanda jatuh cinta ni. Okey, terima kasih Cik Amirah. So soalan seterusnya. Sebenarnya banyak, apa ya Cik Amirah? Banyak sangat soalan. So nak pick up ataupun nak jawab semua? Boleh pick up kot. Sekejap Ada tak Cik Amirah jumpa soalan yang soalan yang daripada rasa Azrin Muzalan. daripada Dia kata Azrin, okey. Kalau kita cari pasangan tu, adakah hanya berdoa sahaja ataupun kita kena cari pasangan tu? Okey, Encik Azlin nak siapa jawab Bagi Amirah jawab lah ya, saya rasa. Okey, pada pendapat saya Azlin, Boleh Encik Amirah? Kita memang berdoa tu memang kena berdoa, tapi yang penting kita kena usaha untuk cari. Usaha, kalau kita ni berdoa atas jadah, harapkan ada lelaki yang datang ke belakang kita, tak mungkin dia dapat. Mesti kita kena cari. Kita kena cari orang yang sesuai. Kita kena berkenalan dulu. Kita kena, kan susah sebenarnya kan. Ada orang dia macam malu nak cari pasangan tapi dia nak bercinta tapi dia rasa macam takut nak bercinta. Tapi sebenarnya tak payah takut. Bila kita nak cari pasangan kita kena takut kena reject. Sebab tu kita kena berani. Tak kisah zaman sekarang ni kena reject pun cari je, sebab kita ni dah kata kalau setengah orang dia dah rasa dia dah tua. So kalau nak tunggu hanya berdoa, nak tunggu dia datang, memang kita percaya tapi kita sendiri kena ada usaha untuk berkenalan. Usaha untuk berkenalan. Kita kena carilah ciri-ciri lelaki yang kita nak dan bila kita jumpa kita berkenalan lah dengan dia. Janganlah rasa macam takut ataupun rasa macam rendah diri nak kata nak mula nak start tu, sebab benda ni dah zaman sekarang ni dah tak kisah dah kalau perempuan cari lelaki. Benda tu dah tak kisah. Yang penting kita kena usaha. Lepas usaha tak dapat tawakal lah. Macam tu. Ciraop ada? Ciraop ada ni. Betul. Kena tak apa, jangan kena dibohongi bila dah bercinta bertahun-tahun. Betul ya Muhammad Hakimi. Kena reject berkali-kali tak apa. Saya pernah kena reject beberapa kali saya pernah kena reject. It's okay. Kita teruskan mencari cinta sebab mencari cinta sejati ni tak semudah orang kata tak semudah apalah orang kata. Tak semudah ABC. Ya Cik Huda, hidup mesti diteruskan. Okey, lagi soalan seterusnya yang boleh kita pilih. Makan jangan tinggal, mandi kena basah, tidur kena lena, makan sampai kenyang.
Suraya, Ya. mungkin tanya Afzan kot yang ni. Boleh. Kalau dah lama bercinta dan dah kenal hati budi, lepas tu lelaki tu suruh anggap kawan biasa sahaja, perlu tunggu atau perlu move on? Okey. Faham tak? Faham. Okey. Dari situasi yang Amirah cakap tadi, dah lama berkawan tapi last kena friendzone lah, boleh katakan macam tu lah. Jadi kalau bagi saya lebih baiklah move on sebab kita dah tahu jawapan dia. Mungkin dia ada pilihan lain, cubalah move on. Memang move on ni memang susah tapi kita cuba latih diri kita kena ingat macam ni je. Kebahagiaan tu tak semestinya daripada orang lain tapi kebahagiaan tu juga boleh hadir daripada diri kita sendiri. Apa Betul yang lagi saya sarankan adalah move on. Betul lagi satu, seperti yang kita cakap tadi, kalau kita nak bercinta ni mesti ada matlamat. Kalau dia anggap kawan biasa, maksudnya bukan istilah percintaan lah maksudnya. Dia anggap kita kawan biasa, so kita move on je. Tak payah tunggu benda yang sia-sia. Okay. Sangat aktif ya di bahagian chat kita. Banyak yang bagi pandangan juga kat sini. Meriah Move on je. Okey, jadi soalan seterusnya Cik Mira, saya minta maaf walaupun saya moderator, saya tak dapat baca soalan yang dah lepas. Adakah jenis percintaan kepunyaan ni dia ada ciri-ciri mengongkong? Okey, cinta kepunyaan ada ciri-ciri mengongkong. Okey, memandangkan saya yang terang, okey saya jawab. Okey, adakah ciri mengongkong ni merujuk kepada kepunyaan cinta kepunyaan kan? Okey, jawapannya yes. Yes, Raya. Sebabnya cinta kepunyaan ni dia nak individu tu sentiasa ada dengan dia dan pengamal cinta jenis kepunyaan ni dia ada sifat cemburu yang sangat kuat terhadap pasangan dia yang mana dia rasa itu pasangan dia. So kalau contoh pasangan dia beritahu nak pergi jogging, dia akan siasat dengan mendalamnya. Nak pergi jogging dengan siapa? Awak kena record sambil live ni, awak kena live. Jogging tu kena live, saya nak tengok. Saya tak nak tengok ada orang lain belakang awak, tepi awak, kiri kanan awak. So dia jenis yang sangat mengongkong. Itu adalah jenis cinta kepunyaan. Okay, jelas ke siapa yang bertanya? Dr. Asmah. Dr. Asmah. Adakah ini Jelas, Raya, jelas. Jelas. Okey. Yang seterusnya? Ada lagi ke soalan? Okey, saya ada perasan ada orang PM saya personal, tak nak bagi sebut nama dia. Dia minta moderator untuk moderator pula panel Amirah untuk memberikan tips-tips move on. Begitulah soalan yang diminta oleh seorang ni lah. Saya tak boleh beritahu nama dia sebab dia message saya private. Okey. Tip move on. Okey, sebenarnya banyak. Yang pertama sekali, kita kena reformat ataupun refresh balik diri kita. Sebab ada orang, dia kalau dah putus cinta, dia rasa macam dia teringat-ingat tau. Kalau kan best kalau ada kan best kalau ada dia ni kan best kalau dia ni sentiasa ada dengan aku. Sedangkan benda tu kalau kita dah move on, kita refresh balik. Kita kata kat diri kita, kita boleh buat dengan diri sendiri. Tak perlu pun bergantung dengan pasangan kita. Yang kedua, tip nak move on, kita janganlah simpan barang-barang yang dia bagi kita. Kalau barang tu macam mahal, mungkin boleh simpan. Kalau barang tu mengingatkan kita kepada dia, why not kita bagi barang tu dekat orang lain. Sebab kalau kita asyik tengok je barang tu, mungkin benda tu akan menyebabkan kita teringat kepada pasangan kita. Yang ketiga, yang ni selalu orang buat, kita jangan dengar lagu sedih-sedih. Orang yang selalu putus cinta ni suka sangat dengar lagu jiwang-jiwang, layan perasaan. So bila masa kita nak move on, why not kita cari
aktiviti ataupun hobi kat luar. Kita banyakkan masa dengan kawan, cari benda-benda yang best yang boleh buat kita rasa bahagia, yang boleh buat kita lupakan pasangan kita tu. Sebab kalau asyik dengar lagu Jiwang, sampai kesudah tak akan move on. Lebih-lebih lagi kalau lagu tu lagu yang pasangan kita suka. Benda macam tu kita kena elakkan. Seterusnya kita kena banyakkan spend time dengan family, dengan rakan. Kita kata kalau sebelum ni kita banyak habiskan masa dengan pasangan kan. So why not lepas ni kita kata dulu tak banyak pun masa dengan family bila masa bercinta ni. Sekarang dah move on, why not kita banyakkan masa dengan family, buat aktiviti yang kata buat aktiviti yang kata kita ceria, kita tak ingat langsung, emosi kita rasa macam stabil. Dan tip move on seterusnya adalah jangan tengok gambar dia, jangan stalk dia, sebab yang ni banyak orang buat. Kalau nak kata nak move on tapi still lagi belek IG, belek apa, tengok WhatsApp status, set block, kadang unblock pula, macam tu. Kalau nak move on, delete, block terus, jangan ingat dah. So banyak lagi sebenarnya di pendapat masing-masing. Sebab nak tahu perkembangan itulah jadi kita teringat-ingat apa dia ni nak kawan dengan siapa. Mungkin mesti ada kan kita macam dia kawan dengan perempuan mana pula kan lepas ni, kita nak stalk dia. Benda-benda macam tu kita kena elakkan. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih Encik Amira. Okey, saya ada baca satu soalan. Macam mana kalau kita ni orang filofobia, macam mana soalan daripada Wan, macam mana kita nak jatuh cinta ke apa ya Wan? Ke apa soalannya? Ada lagi tak Wan kat sini? Kalau ada, okey, jadi untuk orang kata keterangan lah kepada semua, filofobia ni adalah satu penyakit mental orang kata di mana seseorang tu dia takut untuk jatuh cinta pada orang lain. Tu filofobia, dia takut jatuh cinta pada orang lain. Sebabnya biasanya orang yang mengalami filofobia ni dia memiliki pengalaman buruk yang menyebabkan dia rasa trauma untuk jatuh cinta. Okey, jadi sesiapa lagi yang ada macam Wan ni iaitu filofobia, macam mana kita nak mengatasi dia seandainya kita nak bercinta semula. Yang pertama saya nak kongsikan adalah kita kena belajar dari pengalaman masa lalu. Okey, sebagai contoh, seandainya kita pernah mengalami putus cinta, maka kita belajarlah daripada gagalan tersebut. Sebabnya walaupun dahulu kita gagal, kita tak boleh nak samakan dengan hubungan yang akan datang. Sebab kita tak tahu kan, kita tak tahu apa yang akan terjadi walaupun sesaat lepas ini. Jadi kita kena harus mencuba belajar dari masa lalu, maafkan diri sendiri. Mungkin cinta kita yang pertama tu gagal, tapi kita boleh cuba untuk cinta yang kedua. Okey, itu adalah satu. Yang kedua, kita kena buang fikiran negatif. Iaitu sebagai contoh, bila kita nak memulakan sesuatu yang baru, kita kena buang perasaan negatif kita yang mana kalau aku bercinta kali ni, mesti aku dipermainkan lagi, mesti aku kena macam ni lagi, macam tu lagi. So kita kena buang fikiran negatif tu. Kita kena orang kata jauhi fikiran negatif tu, cubalah buat sesuatu yang boleh membuatkan hubungan tu jadi lebih positif, komunikasi yang baik. Okey, jadi yang terakhirlah saya rasa untuk orang yang filofobia ni macam mana dia nak bercinta semula. Kita kena tahu yang sebenarnya jatuh cinta ini indah dan jatuh cinta ini sebenarnya menghadirkan bahagia. Jadi kita janganlah menghindari atau takut atau memungkiri perasaan kita tu. Padahal kita cintakan orang tu tapi sebabkan kita filofobia, kita tak nak mengaku cinta pada dia. Janganlah sampai kita kehilangan orang yang tersayang, barulah time tu kita nak menyesal. Okey, jadi itulah untuk persoalan Wan tak silap saya. Macam tu. Okey, jadi kalau dah tak ada persoalan apa-apa lagi, ke ada apa-apa lagi soalan? Tak ada dah. Tes. Last soalan, nak pilih soalan yang mana? Cik Amirah ada tak di situ? Cik Amirah nak pilih soalan yang mana Cik Amirah? Lagi.
Sekejap Okey, saya nampak WhatsApp daripada Seri. WhatsApp pula. Chat daripada Seri. Kena WhatsApp setiap hari, semua benda kena beritahu, itu kongkongan ke? Okey, basically cinta kepunyaan, macam orang kata jenis kongkongan ni, pelbagai jenis kongkongan yang akan ditunjukkan oleh pasangan. Okey. Jawapan saya ya Seri. Kalau awak tanya pandangan untuk saya, kalau semua benda nak kena beritahu, nak kena WhatsApp setiap hari, itu adalah orang kata kongkongan. Sebabnya sepatutnya sebagai pasangan kita ni orang kata lebih memahamilah pasangan kita. Takkanlah nak WhatsApp orang kata setiap hari tu 24 jam. Takkanlah semua benda nak kena beritahu. Kadang-kadang kita tak sempat beritahu pun orang kata. Tapi kalau orang yang memiliki gaya cinta pengorbanan, mereka tak rasa benda ni sebagai kongkongan. Sebab tu kita kena tahu dulu kita ni jenis cinta yang bagaimana, and then barulah kita boleh decide lah benda tu orang kata. Sebab ada orang dia cakap, alah beritahu je lah WhatsApp setiap hari kan, beritahu je lah nak pergi mana, nak pergi mana kena beritahu, nak kena WhatsApp setiap hari. Ada orang rasa benda tu okey sebab dia suka. Tapi ada orang rasa benda tu rimas sangat, dia akan sangat rimas. Bila dia ikut kesukaan kan. bila dia rasa rimas, itu akan jadi kepada kongkongan. Tapi kalau dia rasa suka, dia seronok pasangan dia beritahu, saya nak pergi sini, saya nak pergi situ, WhatsApp setiap hari. Jadi dia kalau dia suka, itu akan lebih kepada cinta pengorbanan lah. Maknanya dia tak kisah apa pun yang pasangan dia cakapkan macam tu. Tips kalau mentua tak setuju dengan pasangan kita. Okey, adakah Cik moderator antara Cik Afzan ataupun Cik Amirah yang sudi jawab soalan ni, kalau mertua tak setuju dengan pasangan kita? Saya rasa ni adalah soalan yang terakhir kot yang mungkin kita boleh bincangkan malam ni. Boleh ke Cik Afzan ke Cik Amirah? Okey, kalau mertua tak suka dengan pasangan, benda tu benda yang sangat berat sebenarnya, sebab nak tak nak kita kena pastikan pasangan kita tu minta restu daripada ibu ataupun ayah dulu kan. So apa yang boleh kita buat adalah kita ambil hati mertua kita. Kita kena tahu mertua kita ni jenis mana. Kalau jenis yang suka shopping, bawa lah pergi shopping. Kalau jenis suka pakaian, kita cuba cari tahu mak mertua kita, ayah mertua yang bakal macam mana, jenis macam mana. Kalau sebab kita nak duduk sekali, nanti kita akan jadi keluarga pasangan akan jadi keluarga kita. So kita kena tahu ciri-ciri jenis ataupun sikap mak mertua kita ataupun bakal ayah mertua kita macam mana. So that kita boleh cari apa benda yang kita kena buat untuk ambil hati diorang ni. Kalau diorang still tak suka, kita kena cari tahu kenapa diorang tak suka kat kita. So dan kalau kita dah tak tahu nak buat apa, kita just doa. Itulah. Dan bincang dengan pasangan apa jalan penyelesaian terbaik untuk pastikan kedua-dua pihak setuju. Okey, terima kasih Encik Amirah. Okey, saya dah baca kat sini daripada Azrin, komunikasi. Ya, ambil hati mak mentua walau pahit macam mana pun, layanan yang diberikan, dia tetap ibu kepada suami kita gitu. Okey. Seterusnya daripada daripada Nadia Nat juga, kalau mertua ada calon lain untuk anak dia, baik anak dia nak kita. Contohlah kan, kalau mertua ada calon lain untuk anak dia, tapi baik anak dia nak kita. Okey. Kalau macam ni, kita kena faham konsep selepas perkahwinan yang mana suami keutamaan dia walaupun lepas berkahwin, mak ayah dia still keutamaan dia. Jadi sebagai suami, dia still kena hormat mak ayah dia. Jadi sebaiknya lah kalau dah tahu memang dah tak ada, orang kata yang memang mak mentua tu dah ada calon lain yang mungkin dia rasakan lagi baik untuk lelaki tu, sebaiknya kita undur diri lah walaupun anak dia sukakan kita. Kita sanggup ke nak duduk serumah dengan mak mentua yang tak sukakan kita? Macam tu lah orang kata. Mestilah kita tak sanggup kan. Jadi lebih baik kita terluka sekarang daripada akan datang nanti bila dah berkahwin,
macam mana kita nak hadap semua benda tu kan. Jelas tak Encik Nadia Nat? Oh, sebelum kahwin. Kalau sebelum kahwin pun memang orang kata, ni siapa ni? Ada dua lah, Nadia Nat ke Nadia ni yang siapa lah? Orang yang sama ke Nadia Nat dengan Nadia? Pening. Okey, lain. Okey, so soalan daripada Nadia. Kalau jenis lelaki yang suka ajak call dan video call selalu dan waktu malam pula tu bagus ke? Atau macam mana nak counter dengan lelaki macam ni? Macam keep ajak selalu tu macam mana? Okey, saya rasa Encik Afzal boleh jawab soalan ni. Boleh ke Encik Afzal? Lelaki yang suka video call, so macam mana kita nak buat dengan lelaki yang macam ni? Okey, sebenarnya kalau dari segi situasi ni, kalau boleh yang si perempuan tu tanya tujuan sebenar dia. Kenapa nak hari-hari nak video call, hari-hari nak call. Tanya dia tujuan dia apa sebenarnya. Adakah semata saja sekadar main-main ataupun benda tu orang kata lebih bahasa murahnya hanya untuk melepaskan nafsu. Pertama sekali tanya tujuan dia. Kenapa dia nak call hari-hari ataupun waktu malam tu memang tak, orang kata tak elok lah. Sebab malam kan apa-apa boleh jadi. So, boleh tanya tujuan dia sebenar. Okay, Cik Nadia jelas ke dengan penerangan yang diberikan oleh Encik Afzal? Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, rasanya kita pun dah hampir ke hujung program, maknanya dah 1 jam setengah program ni berlangsung. Jadi saya nak mempersilakanlah untuk Encik Afzal. Sekejap. Kita nak bagi peluang ke untuk Iqbal Rahman ni nak tanya. Dia ada soalan lagi. Mungkin last soalan. Okey, boleh tanya cepat-cepat Encik Iqbal Rahman sebelum kita orang tutup program malam ni. Okey. Kita tunggu je soalan daripada Iqbal Rahman. Okey, boleh. Saya rasa soalan dia panjang sebab tu tak sampai-sampai lagi. Dekat ruangan chat Sebab dia kata dia nak tanya. Okey. Boleh saya tahu apa definisi cinta, suka dan sayang? Okey, jadi siapa nak jawab? Antara moderator kita malam ni, antara Amirah dengan Ahsan, ataupun kita nak jawab satu seorang. Okey. Suka sayang. Siapa-siapa je nak jawab, boleh silakan. Apa? Cinta, suka, sayang. Apa beza antara tu? Suka dan sayang. Okey, kalau ini pendapat saya lah, kalau cinta ni maksudnya kita nak memiliki dia. Maksudnya kita nak dia jadikan pasangan hidup kita sampai bila-bila. So perasaan cinta tu maksudnya orang kata perasaan yang kita nak sangat dia. Kita nak hidup dengan dia, kita nak berkongsi kata masalah dengan dia. Tapi kalau suka semua benda kita boleh suka kan. Benda pun kita boleh suka, pensel pun kita boleh suka. Just macam suka tapi tak ada macam kata matlamat. Just suka saja-saja macam aku suka kat kau tapi tak ada perasaan cinta tu tak ada. Kalau sayang mungkin Afzal boleh cerita. Sayang tu mungkin dia sanggup lakukan pengorbanan. Dah sayang takkan tak nak lakukan pengorbanan. Macam orang kata berusaha lah untuk dapatkan dia, halalkan dia. Itu sayang. Bukan hanya sekadar sayang, tapi sayang dengan adanya pengorbanan dan juga usaha untuk halalkan. Okey, jadi Encik apa nama? Encik Iqmal. Iqmal Hakim Iqmal Hakim pula, Iqmal Rahman. Sayang macam sayang dekat kawan-kawan ramai, cinta untuk seorang gitu. Ya. Kalau sayang ni sebenarnya orang kata
sayang, kita boleh sayang semua orang. Sayang kucing, sayang benda, harta benda kita, sayang motor kita. Sayang tu terlalu umum lah. Maknanya kita boleh cakap sayang tapi sebenarnya tak sayang. Macam tu. Kalau cinta, dia memang sebenarnya seikhlas hati mencintai seseorang tu. Tak kisah dia punya kekurangan ataupun kelebihan, yang kita tahu kita nak bersama dia. Dan kalau rindu pula, biasalah kalau dah cinta, mestilah ada perasaan rindu yang rindu terhadap pasangan kita. Maknanya kita nak bersama dia setiap masa kalau boleh. Jadi kalau ada tiga-tiga perasaan ni kepada pasangan kita, cepat-cepatlah berkahwin. Musim PKP ni tengah murah, bolehlah siapa-siapa yang nak kahwin, bolehlah adakan majlis. Jangan lupa ajak kami. Okey, so seterusnya saya rasa itu saja persoalan yang boleh yang boleh kita bincang. Okay, jadi seterusnya saya ingin mempersilakan Cik Ahsan lah untuk orang kata beri sepatah dua kata sebelum kita mengakhirkan program kita ni. Silakan Cik Ahsan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Apa yang saya nak rumuskan kat sini, bagi diri kita sendiri, kita kena siapkan diri kita dari segi mental dan fizikal dan juga emosi, sebab benda tu amatlah penting dalam menjaga perhubungan yang baik. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Ahsan. Seterusnya Cik Amirah. Okay, bagi saya pula, kalau kita nak bercinta, kita kena pilih betul-betul. Kita kena bersedia dan pilih. Tak kisahlah orang cakap dia ni memilih sangat, sebab hak memilih tu hak kita. Kita yang nak hidup dengan pasangan, so why not kita pilih terus yang terbaik. Okey, jadi terima kasih Encik Amirah dan juga Encik Ahsan dan juga semua peserta kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab sudi join program kami. Dan akhir kata, apa yang saya nak pesan dekat semua orang yang ada dalam dalam program malam ni, saya nak pesan kita jangan menyesal kerana seseorang. Yang baik akan membahagiakan, yang terbaik akan menjadi kenangan, yang tidak baik adalah pengalaman dan yang terburuk adalah pengajaran. Sekian sahaja daripada kami. Segala baik dan buruk itu adalah datangnya daripada Allah dan disandarkan kepada kami sifat kelemahan sebagai manusia. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Woo! Bestnya. Terbaik moderator semua. Okey, terima kasih semua. Bye. Mantap. Saya dah jumpa pasangan saya. Ya, on camera. Nak screenshot. Oh, tak screenshot lagi aja. Rasa tak nak live lah. Boleh Bolehlah kalau nak ambil gambar. Siapa yang rasa nak tunjuk muka, bolehlah buka kamera. Lepas ni boleh buka Baitul Jannah Lepas ni boleh buka Baitul Jannah masing-masing. Nak belanja koin pun boleh Okey, bagi kita bergambar. Ahsan ke kau nak snap? Aku snap, buka. Okey. Stop share. Okey, stop share jap Aiman dah jumpa Datuk ke? Okey Nak dah. cari Tan Ya, yang udah. Hello. Hai Tasha. Wih, aku saut tudung. Okey, dah ready ke Buka semua? kamera Ada 2 page. Boleh lah. Okay, ready. Aiman, on kamera Aiman. Kurus Tak, okey. tak boleh je tengah barai. Kurus. Nadia. Udah? Mana tu? Cari jodoh. Cepatlah on. Udah buka Baitul Jannah. Jodohnya. Okey. Lin, buka kamera Kak Lin. Mana nak ni? Yang mana boleh buka kamera, bukalah kita bergambar jap. Okey, bolehlah kau Auzan. Okey, 1, 2, 3. Okey. Lagi kena buka kamera. Dah. Okey, dah. Okey. Kata-kata tu pusing sana, pusing sini. Okey, so terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Bye.